Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin. Kita mulakan pertemuan kita pada pagi ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Nampaknya belum ada lagi yang masuk, kita boleh tunggu sambil kita bersembang sebab nanti dalam rakaman dia dah keluar dah bercakap ni, walaupun di sini sekarang ni masih tidak ada penonton lagi. Kita tidak buang masa lah mudah-mudahan kita dirahmati Allah sekalian. Kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita menyempurnakan hari kita dengan penuh keredaannya dan dijauhi kita daripada segala bala bencana, dijauhi diberikan kesihatan yang baik, jauhi daripada wabak yang sedang melanda dunia dan negara kita yang nampaknya kembali semula bertambah. Jangan lupa doa, jangan lupa menjaga kesihatan mengikut mengikut apa yang diperintahkan oleh bahagian keselamatan ataupun Kementerian Kesihatan, bahagian Jabatan Kesihatan. Kita diminta sentiasa kalau keluar penjarakan sosial, memakai mask dan sebagainya. Kadang-kadang kita tidak sedar kita bila jumpa kawan-kawan dah biasa bersalam dan kadang-kadang berpelukan dan sebagainya. Dalam keadaan ini kita sebelum kita keluar tu kita berdoa pada Allah mudah-mudahan tidak ada apa-apa yang berlaku dan sentiasa mengingatkan kita supaya kita tidak melanggar peraturan dan sebagainya. Okey. Dan hari ini saya tak tahulah ada di antara pengikut Tegar tidak dapat hadir hari ini, dah beritahu awal-awal tak apa, kita jalan terus, kita ada rakaman, mereka boleh lihat mudah-mudahan diberkati oleh Allah dan disayangi oleh Allah semua, urusan mereka dapat dilakukan dengan baik dan sempurna. Saya pun sebenarnya hari ini hampir-hampir juga tidak dapat bersama, tapi saya cekalkan hati untuk terus jumpa juga, kalau tidak dapat sempurnakan 1 jam pun beberapa waktu yang kita boleh adalah. Dan tadabbur kita siapa yang ada tu, ada seorang-dua tolong bagi tahu okey ke tak okey suara, sebab semalam macam ada problem internet dan sebagainya. Harap tidaklah berlaku pada hari ini. Mudah-mudahan
kita dirahmati oleh Allah, disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pertemuan kita pagi ini, Allah cucurkan rahmat, Allah hantar malaikat untuk memberi rahmat kepada kita dalam satu majlis ilmu, dalam satu niat yang kita telah pasakkan bahawa kita duduk bersama ni untuk mendapatkan ilmu, untuk mengkaji kalamullah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran, untuk membaca dan mengetahui apa sebenarnya yang Allah perintahkan dan apa yang Allah minta kita lakukan. Tak ada, saya punya ni problem ke apa? Selalunya bila begini komen dah banyak. Hari ni nampak tak? Cuba try komen. Siapa yang ada tu tolong komen, nak tengok keluar ke tak keluar ataupun saya ada masalah dalam saya punya komputer ni. Sebab semalam bila saya buat webinar dia bermasalah. Harap hari ni tidak bermasalah. Saya nak tengok kalau ada WhatsApp daripada okey. Tak apa, saya simak dulu takut ada apa-apa hal. Okey. Okey, sudah ada. Harap okey, saya jalan terus sebenarnya. Benda ni tak tunggu orang ramai ke tak ramai ke. Niat benda untuk bagi membaca bersama. Yang ada kita bacalah bersama. Yang tidak ada mereka mungkin boleh tengok kemudian. Okey, siapa ni? Syakila Hassan. Terima kasih Syakila ni rajin share apa yang saya berikan. Terima kasih beritahu. Okey. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, kalau macam tu kita teruskan kita punya tadabbur. Kita sekarang berada di ayat yang ke-35. Yang lepas kita berbicara pada ayat 34 dan ayatnya agak panjang dan saya buat dua kali satu ayat. Kerana membicarakan tentang qiwamah ataupun kepimpinan lelaki dan apa yang dimaksudkan dengan kepimpinan lelaki dan apa pula tanggungjawab wanita dalam rumah tangga. Dan wanita yang salihah itu bagaimana, wanita yang patuh dan taat kepada suami bagaimana, dan kita juga melihat bagaimana dikatakan wanita yang ditakuti nusyuz, kita dah bicarakan yang lepas dan suami hendaklah memberikan nasihat dan boleh memberi peringatan dengan cara meninggalkan tempat tidur, dengan cara memukul dengan pukulan yang memberikan takdib, bukan pukulan yang menyakitkan. Kemudian tak berbekas, jangan, dan tidak boleh ada peraturan-peraturan, tidak boleh kena muka dan sebagainya. Dan bila isteri itu telah taat kepada suami, maka tidak boleh diungkit lagi. Sesungguhnya Allah itu maha tinggi. Dan kita lihat ayat yang kita baca hari ini, yang akan kita baca hari ini ialah A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Yurida islahan yuwaffiqillah bainahuma. Innallaha kana aliman khabira. Kita lihat ni Allah sebutkan bahawa saya tak tahu kenapa saya punya mouse ni tak nak jalan. Sekejap tak, maaf. Dia pun itulah, kita bersyukur dengan apa yang ada, jangan kita nak komplain je. Tapi semalam sedih bila saya nak live, dia problem, memang saya terpaksa guna handphone. Saya cuba betul-betulkan malam tadi, dah boleh, alhamdulillah. Saya pun takut juga hari ni tak jadi lagi. Selagi ada kita guna, jangan kita terus nak cari yang baru.
Kita selagi boleh dibaiki, kita baiki. Saya balik kepada ayat yang kita nak baca ni. Wa in khiftum, apabila kamu takut ataupun membimbangi akan berlaku syiqaqa bainihima. Ma makna syiqaq? Apa maksud syiqaq? Syaqqa tu artinya rosak, pecah. Syiqaq ada pergaduhan, ada perpecahan. Asal maknanya syaqqa itu tertarik, terpecah. Jadi bila dikaitkan dengan keluarga, sebab dia kata syiqaqa bainihima, bainihima yang di sini ialah pasangan suami isteri. Dan jika kamu bimbangkan perpecahan di antara mereka berdua, syiqaqa bainihima. Jadi di situ bukan maksudnya dia dah berpecah, tetapi kita bimbang. Bukan dia dah bercerai, tetapi dia bimbang akan berlaku perkara macam tu. Fab'athu, maka utuskanlah ataupun pilihlah orang tengah, hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, satu wakil daripada keluarga ataupun orang, tak kira sahabat mungkin, tapi keluarga lelaki itu suami, dan seorang lagi daripada wanita tadi. Kita kena tengok ayat ini betul-betul. Fab'athu di situ yang melantik itu bukan suami atau isteri. Sebab fab'athu, maka kita nampak dia punya ayat itu. Ayat fab'athu itu, fi'il amar itu tuju kepada ramai. Bukan kata, bukan disuruh kepada suami fab'ath, contohnya kalau perempuan fab'athi, tak ada. Tapi fab'athu maksudnya ramai. Mungkin termasuk di dalamnya itu pilihan isteri atau pilihan suami, tetapi dia adalah kata sepakat, mungkin keluarga okey. Kita tahu kan dalam keluarga kita ada yang disegani, ada yang lebih faham tentang hukum-hukum agama, ada yang lebih faham tentang kekeluargaan, tak semestinya dia orang agama tapi dia faham tentang kekeluargaan, dan walaupun dia bukan bidang pengajian agama, tetapi dia adalah seorang yang taat kepada Allah. Kena ingat bukan semestinya ilmu, tetapi ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu yang dinilai. Dalam keluarga kita, kita mesti tahu siapa di antara keluarga kita yang lebih mendekatkan diri kepada Allah daripada orang lain. Maksudnya dia ada rasa takut, dia ada kewarakan, kewaraan ain kan. Warak maksudnya patuh, takut kepada Allah, maka dia adalah dianggap orang yang adil, orang yang sentiasa memang berjuang untuk kebaikan, ada niat untuk mencari kebaikan. Sebab itu kalau kita mencari wakil untuk perdamaian ini, kita bukan main ambil saja, okey, minta abang saya lah pergi, dah tahu abang ni memang sentiasa menyalahkan adik iparnya, maka mungkin dalam keadaan begini dia tidak memberikan keputusan yang lebih baik, kerana kita tidak mahu mereka yang cuba mendamaikan itu berpihak kepada satu pihak saja, ataupun tidak mengkaji, tidak tabayun, tidak mengkaji apa sebenarnya yang berlaku dalam keluarga itu, apa punca masalah atau sebagainya. Kadang-kadang sebenarnya kalau orang tu bijak dalam mendamaikan mereka, sama ada suami isteri ataupun mereka yang bergaduh, dia bukannya mencari punca, tetapi dia memberi cadangan terus, tak punca, tapi dia bijak untuk memberikan kaedah, cara untuk berdamai, memberi kaedah supaya mereka berdamai dalam dalam apa yang mereka bertelagak ataupun berpecah ataupun tidak berkesefahaman. Mungkin dengan pengalaman yang dia ada, dia terus kata saja, okey kita buat begini. Saya nak beri contoh. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah Fatimah, dan dia mendapati Ali tidak ada. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Fatimah, di mana Ali? Dan dia berkata bahawa Ali ke masjid. Sebenarnya
Ali ke masjid itu mungkin ada sesuatu yang dirasa dia terpaksa tinggalkan isteri dia kerana ada selisih faham dan sebagainya, tapi tidaklah berat. Jadi Rasulullah tidak bertanya kepada Fatimah apa puncanya dan sebagainya. Rasulullah terus ke masjid dan menemui Ali. Dan dia pun tak cerita dengan Ali yang Fatimah sebenarnya dia adalah cerita mungkin suami dia tu tinggalkan kenapa, tapi Rasulullah tidak mencampuri. Cuma dia pergi bertemu dengan Ali. Ali dia kata Fatimah menunggu kamu, pulanglah. Jadi cuba lihat Rasulullah tak tanya kamu merajuk pasal apa, kenapa kamu tinggalkan isteri kamu dan sebagainya. Ini tidaklah satu masalah yang perlu kepada wakil daripada Fatimah dan wakil kepada Ali, tetapi sebagai bapa rasa sayang kepada anak dan menantunya, dan dia tidak mau mengeruhkan suasana, dia hanya memujuk sahaja. Pujuk. Baliklah. Dia tak kata yang kamu gaduh tinggalkan isteri ni kenapa atau apa masalah Fatimah tu sehingga kamu merajuk. Tak. Dia cuma beritahu pulanglah. Sebenarnya kita sebagai ibu bapa mentua, ada menantu, ada anak. Begitulah jangan terlalu mencampuri urusan mereka bila ada perbalahan. Cukup menasihatkan secara yang tidak menampakkan bahawa dia memihak ke mana-mana. Sebab di dalam perselisihan faham suami isteri ni selalu tak ada, dia sama je. Tidak ada yang dikatakan itu lebih, ini lebih dan sebagainya. So setiap orang ada perasaannya, ada yang dia tak suka, ada yang dia suka. Mungkin kita dalam rumah tangga kita tak kisah pun suami kita buat begitu, isteri kita buat begini, tetapi pada diri dia salah, tidak boleh menyebabkan rajukan ataupun pergaduhan. Saya benda ni selalu dengar, ada pengaduan-pengaduan yang bonda terima, bonda selalu fikir, macam ni pun orang boleh marah. Boleh marah. Kadang-kadang macam pelik. Tapi itu perasaan orang. Jadi kita tak boleh nak kata, kenapalah kamu berperasaan begini. Contoh yang bonda nak beri, rasa bonda pernah cerita. Bila saya dulu selalu ke rancangan motivasi setiap minggu di Radio 3 Seremban waktu itu, sekarang tak tahu radio apa panggil. Seorang pendengar bertanya, merungut ataupun memberikan perasaannya lah. Dia kata, Ustazah, suami saya tak percaya ke saya. Dia tak percaya saya bayar bil, dia tak percaya, tak benarkan saya pergi beli itu, beli ini, dia tak benarkan saya ambil anak dan sebagainya. Dia semua buat. Saya cuma tanya, dengan dia tak benar tu, dia kata jangan ke atau macam mana? Tak, tapi semua dia buat semua. Cuba bayangkan kalau kita bukan setengah, saya rasa 70% isteri suka kalau dia tidak buat itu semua. Tetapi ada rupanya orang berkecil hati dan dia merasa bahawa suaminya tidak memberi kebenaran kepada dia atau tidak percaya. Jadi sebagaimana bonda katakan, nasihat kepada dia lah, dia yang bertanya. Of course, bonda terus kata, Alhamdulillah, ini adalah satu tanggungjawab yang rasanya suami puan sedang lakukan atas tanggungjawabnya. Dia tidak mahu puan bersusah payah dan sebagainya. Tapi dia tak puas hati juga tu. Lama juga banyak kali berulang. Dia masa tu tak ada handphone lagi, telefon tetap, dia selalu telefon, beritahu. Dan akhirnya Allah beri hidayah kepada dia bahawa itu memang perkara yang baik. Sebab itu bonda katakan dalam hidup rumah tangga ni memang kadang-kadang ada perkara yang boleh membawa perpecahan, perkara yang sedikit sahaja. Kalau kita lihat puncanya terlalu kecil, tetapi mungkin ada syaitan masuk ganggu ke atau sebagainya, maka subhanallah dia jadi pelik-pelik sikit. Jadi kita Allahu Akbar. Kalau dalam hubungan kita sebagai suami isteri ni banyakkan berucap, banyak beristighfar, banyakkan berdoa. Mudah-mudahan kita tidak ada gangguan-gangguan, bukan gangguan sihir, gangguan syaitan yang suka mengganggu pemikiran kita.
masuklah juga gangguan sihir. Jadi kita berdoa banyak-banyak. Ada siri yang lepas, Bunda Hajar baca surah Al-Falaq banyak-banyak. Dan satu lagi yang perlu kita lihat, siapa yang ada ni, Rasmaini ni daripada negara jiran, Rasmaini Bastian, suka juga dia melihat apa khabar di sana, mudah-mudahan coronavirus tidak bertambah. Jadi saya balik semula kepada cerita kita. Tetapi di sini ayat ini bila dikata fa in khiftum, maksudnya kamu, kita yang ada di sekitar keluarga yang nampak ada perbalahan ini, bimbang atau risau akan berlaku perpecahan. Mungkin peringkat awal kita rasa kecil saja, kita biarkan saja. Mungkin daripada ibu mentua, bapa mentua ataupun ipar duai ataupun rakan-rakan jiran dan sebagainya sering melihat ada perkara-perkara yang menampakkan ketidakwajaran dia berlaku dalam keluarga, maka yang ada di sekeliling ini mestilah menghantar wakil. Satu wakil daripada suami, satu wakil daripada isteri untuk berbincang secara hikmah, secara adil, secara lebih bertoleransi, lebih terbuka, kosongkan pemikiran. Maksudnya jangan ada, kita ni kalau nak membaiki ataupun nak mengambil satu keputusan, sama ada yang ini betul ataupun tidak, sebenarnya kita tak, dalam mendamaikan orang, kita tak melihat itu betul, ini salah. Tetapi yang kita lihat ialah bagaimana untuk mengembalikan pada keadaan yang lebih baik. Jangan kita set dalam minda bahawa budak ni memang degil. Saya tengok kadang-kadang kita, oleh kerana kita banyak bergaul dengan mereka, lalu kita kenal bahawa isteri ni memang jenis mulut bising, patutlah suami dia begini. Tak boleh, kita tidak boleh lekatkan dalam pemikiran perkara itu. Ataupun kita kata suami dia ni memang jenis bengkeng, bercakap dengan suara yang ganas, yang isteri pula lemah lembut, tak boleh terima. Contohlah, ataupun kita dah set dalam minda kita suami dia ni begitu begini. Tidak, kita tidak boleh set dalam minda kita bahawa memang yang bersalah itu ini. Sama ada kita mewakili isteri atau mewakili suami, kita kena berlapang dada, mendengar dan memberi nasihat dengan betul, membuat keputusan. Contoh, wakil daripada suami, mungkin sahabat baik dia, seorang ustaz, seorang yang kuat agama, tak semestinya macam Bunda sebut tadi, tinggi pengetahuan agamanya, tapi seorang yang taat kepada Allah, sembahyang tak tinggal, banyak melakukan perkara-perkara sunat, suka berinfak dan macam-macam lagi. Kemudian wakil isteri pun begitu. Mereka akan duduk berbincang apa yang akan dilakukan. Sama ada dia berbincang itu dengan kehadiran isteri atau suami bersama, ataupun dia bincang dulu. Mungkin dia boleh adakan perbincangan pra pertemuan dengan pasangan suami isteri tadi, untuk mencari jalan bagaimana pasangan ini boleh berbaik-baik. Contoh kita pun masalah rumah tangga ni ada banyak sebab. Contohnya sekarang musim COVID ni, masalah ekonomi, masalah keuangan selalu mengganggu, di mana dirasakan tidak cukup. Jadi tekanan ekonomi ini boleh menjadikan suami menjadi murung, atau sebaliknya suami menjadi bengis dan isteri tidak sanggup, contohnya. Dan isteri pula suka meminta ataupun mengadu, itu kurang, ini kurang. So dia ada dua belah pihak menjadikan mereka bergaduh, dan akhirnya perkara kecil-kecil selalu dibangkitkan dan membawalah pergaduhan. Dan kepada wakil ini, kalau dia tahu itu sebabnya, seharusnya dia berfikir memberikan cadangan bagaimana perkara itu boleh diatasi. Bukan menyalahkan. Nanti ada kata dia jumpa, ni suami ni memang pemalas. Tak boleh, kita kena beritahu
kita tidak boleh memberi kecaman tetapi memberi cadangan bagaimana mengatasi perkara yang menjadi punca tadi ataupun mungkin itu bukan puncanya tapi perlu diperbaiki. Satu lagi wakil tadi mesti sentiasa bercakap dengan baiklah, bukan memarahi ataupun menimbulkan rasa ketegangan yang makin dahsyat lagi. Dia itu sebab dia sebut tadi ada wakil daripada dua-dua belah pihak ini adalah untuk memberikan jalan penyelesaian. Dan sekiranya benda kena sampai juga ke situ, sekiranya telah ada perbincangan dan sememangnya tidak ada jalan untuk penyelesaian dan perkara ini memang talak itu dibenarkan tetapi tidak disukai oleh Allah dan kedua-duanya nampaknya lebih memilih untuk berpisah, itu sukarlah untuk dibaiki. Tapi ayat ini menceritakan in yurida islahan, kalau mereka mahu berdamai, itu sebenarnya niat utama ialah mendamaikan. Niat utama ialah mendamaikan. Bukan mengeruhkan, bukan meminta bercerai. Saya pernah juga menerima satu panggilan, dia mengadu. Dia kata, itu saya tidak doktor, tidak Prof. Dia dipanggil Ustazah lah. Saya pun suka dengan panggilan itu dulu. Ustazah, dia kata, adakah saya pergi pejabat agama, dia suruh saya isi borang tuntut fasah, tuntut cerai. Saya tak nak bercerai lah Ustazah. Saya nak pihak pejabat agama tu pujuk suami saya suruh jadi baik. Mungkin apabila dia mengadu hal kelemahan-kelemahan suami, maka pihak pejabat agama merasakan bahawa dia sudah teriniaya, maka yang lebih baik pada dia ialah bercerai. Tetapi sebagai seorang isteri, dia tahu bahawa suami dia mungkin boleh berubah menjadi baik. Jadi dia harapkan begitu. Dia tidak mampu untuk menasihatinya sendirian, maka dia pergi ke pejabat agama untuk mendapatkan nasihat. Saya fahamlah apa yang dia cerita. Mungkin dia cerita pasal suami dia main judi, suami dia tidak beri nafkah. Memanglah dia boleh minta fasah. Tetapi dia masih mengharap bahawa suaminya akan berubah. Saya rasa sebagai seorang isteri dia faham. Dia lebih faham suami dia daripada orang lain. Cuma kadang-kadang yang berlaku ialah isteri terlalu sayang kepada suami sehingga dia merasakan bahawa suami dia akan berubah sedangkan dan dia sanggup menerima tertindas, sanggup menerima disakiti dan sebagainya, tak sanggup berkorban apa saja. Ada berlaku begitu. Jadi inilah sebabnya dia ada adanya wakil. Sebab kadang-kadang suami dan isterinya sudah dikuasai oleh emosi. Sama ada emosi marah, sama ada emosi simpati, sama ada emosi kasih yang lebih sehingga tidak tahu yang benar dan salah. Maka dalam keadaan ini wakil daripada suami dan isteri tadi terkeluar daripada cengkaman emosi tadi. Dan dia boleh memberikan pandangan, boleh memberikan nasihat secara lebih tolerate, secara lebih terbuka. Maksudnya bukan terbuka apa, tidak ada emosi yang menguasainya. Kita tahu kalau bila suami isteri itu mula berselisih ialah sebenarnya dia banyak dikuasai oleh perasaan atau emosi. Sama ada perasaan cemburu, sama ada perasaan cemburu itu asalnya kasih, tetapi boleh merosakkan. Ada perasaan marah atau perasaan dengki atau macam-macam perasaan sedih, itu semua boleh menguasai sehingga mereka tidak boleh buat keputusan dengan baik. Mereka sentiasa memandang kesalahan itu pada satu pihak sahaja. Sebenarnya itulah di mana-mana pun pergaduhan, bukan saja dalam keluarga, bukan saja pasangan suami isteri, tetapi di mana-mana saja di luar dengan sahabat ke dengan siapa ke, kalau ada berselisih faham,
bila sebelah pihak merasakan dia betul, orang lain salah, itu susah nak dibaiki. Itu terlalu sukar untuk didamaikan. Kita selalu kata, dia kata saya dah minta maaf dah. Dah minta maaf, dia kata. Saya kata, kalau kita tanya, you minta maaf tentang apa? Dia tak cerita pun. Dia cuma cakap terus terang dia dah minta maaf. Tapi dia tak cerita kesalahan dia apa. Dan dia sentiasa merasa dia tak bersalah. Yang bersalah ialah sebelah pihak. Memanglah kita punya perasaan tak sama tau. Ada orang kalau kita angkat suara tinggi, dia tak kisah. Ada orang dia kisah. Jadi janganlah kita rasa, saya cakap okey kot. Pada you okey, pada dia tidak okey. Mungkin you cerita tentang kelemahan dia pada orang lain. You tak kisah kalau cerita kelemahan you pada orang lain, tapi dia kisah. Jadi berterus terang katakan saya memang ada cakap begitu begini tentang you, saya ingatkan you tak marah. Jadi saya minta maaf, saya tidak akan ulang lagi. Jadi orang yang kita minta maaf tu pun rasa tenang ya. Ini tak, kita salahkan dia lagi. Minta maaf lah, sebenarnya kamu ni sebenarnya gini. Saya dah buat baik dah tapi you tak faham gini. Itu memang menjadi, itu bukan minta maaf tetapi masih makin mahu menambah kesalahan. Bunda pernah cerita dah. Saya di sini, saya pernah dapat satu email. Dia tunjukkan email yang diberi kepada orang yang diminta maaf tu. Berjela panjang email tu sebenarnya dia minta maaf, tetapi berjela tu ditunjukkan kebaikan dia kepada orang tu dan keburukan orang tu kepada dia. Saya rasa itu menambah pergaduhan, bukan menambah bukan untuk berdamai. Begitu juga kalau dalam rumah tangga begitu, dia akan senaraikan. Orang katakan orang perempuan ni sabar, tapi bila dia bergaduh, dia meletup macam gunung berapi. Dia akan boleh ingat daripada A to Z apa yang dia sumbangkan dan dia mula lupa pula apa yang suami beri pada dia. Sehingga 10 sen pun dia boleh kira. Orang katalah, tak tahulah, wallahu alam, mudah-mudahan tidaklah. Jadi sebab tu orang kata dia boleh keluarkan saja duit dia, tak berkira langsung. Tapi once dia dah disakiti, dia akan bangkitkan semua sekali. Tak tahulah itu betul ke sifat perempuan atau tidak, tapi banyaklah yang kita dengar begitu. Jadi dalam keadaan ini, apa tanggungjawab wakil daripada lelaki dan perempuan tadi untuk mendamaikan? Tak usahlah dia cerita. Kalau dia pergi tu dia akan cerita gini, betul lah isteri kamu dah belanja gini. Kamu ni memang tak tahu dia untung apa semua. Itu bukan. Itu bukan untuk mendamaikan. Mungkin sebagai contoh dikatakan okey, segala yang telah berlalu isteri mintalah halalkan dan suami perlu berusaha untuk menjalankan tanggungjawab memberi nafkah. Setuju atau tidak, itu maksudnya perlu suami tadi bersetujui. Tapi bila dia nak berdamai, of course kalau dia niat dia nak berdamai, isteri akan reda dan suami juga akan dengar nasihat itu. Sebab itu ayat ini mengatakan in yurida, sekiranya kedua-duanya in yurida nakkan apa? Islahan, perdamaian, mahukan keharmonian, yuwaffiqillah, insya-Allah Allah beri taufik kepada mereka. Allah akan berikan taufik lah, beri hidayah kepada mereka. Saya nak sebut taufik, hidayah tu susah. Nak berikan hidayah, memberikan merestui hubungan kekeluargaan tadi. Dan satu yang perlu diingat kepada wakil ini, selain daripada dia macam benda sebut tadi, berlapang dada, kosongkan pemikiran, jangan memihak kepada mana-mana, ialah mendekatkan diri kepada Allah. Dia perlu mengingat bahawa tanggungjawab dia ialah mendamaikan dan bukan juga tidak menjadi, dia tidak di luar kemampuan dia untuk memegang hati suami atau isteri tadi. Yang memegang hati isteri dan suami ialah Allah Subhanahu Wa Taala.
Lalu yang penting ialah memohon kepada Allah supaya menggerakkan hati kedua-dua pihak tadi untuk berdamai. Menggerakkan hati suami, menggerakkan hati isteri, rasa tanggungjawab, rasa kasih sayang untuk kembali semula sebagai pasangan yang harmoni, pasangan yang sentiasa sayang menyayangi. Itu mesti Jadi sebab itu Bonda sebut tadi, kita nak lantik wakil itu orang yang kuat agama. Bukan semestinya tinggi ilmu agama, tapi kuat agama. Banyak beramal ibadah kepada Allah. Sentiasa membaca Al-Quran. Orang yang sentiasa bangun malam mengerjakan solat, memunajat kepada Allah. InsyaAllah sebelum dia pergi menjadi wakil tadi, dia akan istikharah, minta petunjuk Allah, dan dia juga akan sembahyang hajat. Mudah-mudahan mereka yang mahu damaikan ini kembali berdamai dan hidup bahagia selepas itu. Itu adalah doa. Saya nak sebutkannya, sebenarnya hati kita ini dipegang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu semua yang berkaitan dengan hati perlu sangat kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang bahasa kita kata jaga hati, ambil hati, itu bahasa. Tetapi untuk menentukan siapa yang menggerakkan hati kita untuk buat sesuatu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Menggerakkan hati kita untuk berdamai, untuk menyayangi suami kita, untuk menyayangi isteri kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu sebelum berlaku pun perpecahan, mereka yang akan berumah tangga, jangan putus doa. Sentiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah yang memegang hati pasangan kita, suami kita atau isteri kita itu sentiasa membuka hati itu untuk memberikan kasih sayang, untuk memberikan rahmah, untuk memberikan mawaddah, untuk memberikan sakinah. 3 perkara tu. Waja'alna bainakum mawaddah wa rahmah. Dia jadikan pada kamu, keluarga kita itu sakinah, penenang, ada kasih sayang dan ada belas ihsan. Rahmah itu belas ihsan, mengasihani, menyayangi. Kalau kita kasih sayang itu juga lahir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan. Sebab itu kita meminta, sama ada kita menjadi wakil ataupun kita sendiri sebagai isteri, kita sendiri sebagai suami, jangan berhenti bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kes juga yang Bunda nak sebutkan, seorang isteri mengadu suami dia, kata suami dia tu ialah mungkin belajar silat ke belajar apa tak tahulah, tapi dia agak panas baran lah. Saya rasa bukan kerana dia belajar silat, perasaan isteri saja, dia mungkin jangka sahaja, tapi mungkin ada sebab-sebab yang lain sehingga suami dia tidak memberikan penumpuan kepada dia. Saya pun tidak faham penumpuan bagaimana yang diperlukan oleh isteri tadi, tapi antara contoh yang diberi ialah dia kata, Ustazah bayangkan dia kata bulan puasa suami saya ni balik dan dia tidur kat tol tu dah dekat dah dengan rumah dia, tidur berhenti kat situ dan tidur. Allahu Akbar baru sampai rumah. Maksudnya sedangkan dia balik awal sikit lah, boleh sampai lebih awal dan boleh temankan dia menyiapkan buka puasa dan sebagainya, atau paling tidak dia kata duduklah tengok saya kat rumah, janganlah tidur. Bila saya tanya kenapa baru sampai, dia kata dia tidur di itu pun dia boleh kecil hati. Dia boleh kecil hati, para suami sekalian itu pun boleh kecil hati. Kenapa dia tidur? Saya cuba menenangkan suasana, saya kata mungkin dia mengantuk sangat, dan walaupun dekat, kalau mengantuk boleh berlaku kemalangan, biarlah dia tidur di situ. Bila saya pujuk yang itu, dia keluar pula cerita lain. Dia kata suami dia macam ni, suami dia tak pernah berlembut. Tadi tu dah tinggallah cerita contoh yang diberi tu. Diberi, maksudnya memang pada dia, pada pandangan mata dia bahawa suami dia tu memang tidak ada belas ihsan. Jadi bercerita panjanglah sampailah kepada satu kisah. Saya kata bagaimana kamu di rumah tak melayani dia ke?
itu pun bukan saya sengaja nak tanya sebab dia cerita tentang anak dia ada 3 orang kecil dan dia pun bekerja. Malam dia kata dia tidur dengan anak dia. Suami dia tidur bilik lain. Ini satu perkara yang tidak seharusnya berlaku. Tidak seharusnya berlaku. Saya cuma beritahu dia cuba baiki. Cari cara bagaimana supaya boleh tidur sebilik dengan suami. Tidurkan anak di bilik yang lain dan sebagainya. Kalau yang kecil lagi mungkin boleh tidur dengan kita atau macam-macam lagi yang kita boleh buat. Sebab pasangan suami isteri kena ingat bukanlah kita tidur sebilik itu hanya untuk melakukan seks saja, tetapi ada dikatakan membina kasih sayang. Pak yang tu dia tak lawan saya. Pak yang tu dia yelah dia kata. Dan saya pun berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan dia terbuka hati. Apa-apalah, saya pun tak faham kenapa dia bergaduh, kenapa dia tak suka sangat suami dia dan kenapa suami dia terlalu ganas pada dia ataupun macam tak nak berinteraksi dengan isteri. Kita dalam keadaan itu kita berdoa saja. Ini cerita dalam 20-30 tahun yang lalu lah. Dan saya temui dia rasanya dalam 2-3 tahun selepas tu baru jumpa lagi. Saya pun tak tanyalah dia okey ke tak okey, tapi dia peluk saya. Dia kata, Alhamdulillah Ustazah, kami dah baik dah. Alhamdulillah Allah dah buka hati. Dan dia terus cakap, memang betul Allah beri hidayah, kesalahan memang saya. Kesalahan saya. Jadi saya kira memang semuanya itu adalah gerak hati daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita doalah. Kita tak tahu sebenarnya apa yang mereka tidak suka, apa yang berlaku sebenarnya dalam keluarga. Kita tak duduk dalam rumah dia, kita tak dengar dia bercakap suami isteri itu macam mana. Jadi janganlah kita terus bila ada orang bergaduh saja kita terus fikir memang suami dia jahat gini. Jangan kita set dalam minda kita begitu. Itu tugasan kita dalam memberi nasihat. Dia yang datang memberi nasihat, minta nasihat suami, kita nasihatkan suami. Kalau yang datang minta nasihat dengan kita, isteri, kita minta nasihat. Kita nasihatkan isteri. Ini tidak, bila suami mengadu isteri gini-gini, kita pun duduk kata isteri kamu patutnya buat begini. Macam mana dia nak sampai kepada isteri? Nanti bila suami dia beritahu dia, itu pun satu masalah besar. Jadi kalau memang kita nak nasihat juga isteri, kita kena jumpa isteri dia, bukan jumpa suami dia. Itu juga sebaliknya dalam memberikan, tapi apa-apa hal doa kita kepada Allah tidak putus untuk mereka, bukan untuk kita saja. Doa orang lain makbul, doa orang lain pada orang lain itu makbul, terutamanya kalau mereka tidak tahu kita mendoakannya. Jadi sebab itu bunda selalu sebut kita doa mendoakanlah di antara satu dengan yang lain. Kalau kita tahu mereka ada permasalahan keuangan, kita doakan mudah Allah murahkan rezeki. Kalau kita tahu mereka ada masalah keluarga yang saya sebutkan tadi, kita doakan mudah-mudahan mereka harmoni, bahagia. Mereka teruji dengan penyakit, kita doakan mudah-mudahan mereka baik dan sebagainya. Ini sentiasa kita lakukan. Jadi kalau kita nak bina dalam kehidupan ukhuwah kita, kita mesti doa mendoa di antara satu dengan yang lain. Tidak boleh kita lupakan. Okey. Saya pun lama sangat. Saya tak tahu kenapa dia tak masuk dalam komputer. Siapa ni? Amjad. Selamat pagi bunda. Okey, dia beritahu buku yang hadiah tu dah sampai. Saya rasa ada yang saya janjikan hadiah bunda tak kirim, tertinggal ke atau macam mana. Terutama Elvira ni lah. Mentang-mentang rumah dia dekat, saya pun lupa dah. Kalau lupa, asyik tertangguh saja. Okey, kita balik semula kepada cerita ini. Yuwaffiqullahu bainahuma, maka Allah akan memberikan taufik di antara keduanya, merestui keduanya. Innallaha kana aliman khabira. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Ini yang kita perlu tanam dalam hati kita. Dalam ayat Quran,
setiap kali Allah ceritakan sesuatu, dia akan tutup dengan yang sesuai dengannya. Dalam cerita ini dia kata, innallaha kana aliman khabira. Kesimpulan yang Allah ketatkan di situ ialah bahawa Allah itu maha mengetahui. Allah itu maha bijaksana. Allah maha mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Allah mengetahui apa yang terbaik untuk pasangan tadi. Jadi kita jangan terus merasakan kita ni diuji teruk sangat atau sebagainya. Kita percayalah bahawa sebenarnya apa yang Allah berikan itu, Allah mahu berikan yang terbaik. Kadang-kadang juga bila saya berdepan dengan kes-kes keluarga ni, dia memang agak panjang ceritanya. Dan kadang-kadang kita jumpa juga isteri atau suami yang mengaku kesalahan dia. Bukan dia tak mengaku, dia tahu kesalahan dia, tetapi Allah terus juga uji dia dengan beberapa permasalahan. Dan saya kira itu sebenarnya ujian sementara yang Allah beri untuk dia menikmati sesuatu yang lebih baik. Kita doakan dia begitu. Selalunya yang berpanjangan ni kalau perempuan ialah masalah ada orang ketiga. Dia memang selalunya panjang. Kerana ada dua perkara, isteri tidak sanggup dimadukan. Suami pula kekal suka kepada wanita yang dia yang ketiga itu, yang kedua dalam hidup dia lah. Terutamanya pada para suami sekalian, sebenarnya kenapa lelaki itu suka kepada wanita lain kadang-kadang lebih daripada isterinya. Pada ketika itu syaitan ada yang menambah rasa itu. Kerana dia tidak halal. Dia tidak halal. Sebab itu selalunya apabila mereka bernikah, mereka baru menjadi adil kepada, maksudnya baru melihat bahawa isteri dia yang pertama tu jauh lebih baik daripada isteri yang kedua. Sebab itu saya benda ni bukan nak larang orang berkahwin lebih daripada dua. Sebab kadang-kadang ada sebab, ada sebab musabab. Kadang-kadang isteri pertama tak sihat, kadang-kadang isteri pertama tu tidak mampu untuk melayannya, kadang-kadang isteri pertama tu tidak macam-macam lah kadang-kadang juga isteri pertama tu baik tetapi dia memang rasa dia perlu ada orang kedua, isteri kedua. Sebab dia patut memberitahu isteri pertamanya begitu, kamu tidak kurang apa tapi saya perlu isteri kedua. Dan maksudnya kenapa dia poligami itu dibenarkan, semestinya bersebab daripada Allah Subhanahu Wa Taala, innallaha kana aliman khabira. Kalau itu punca perpecahan, kita kena nasihatkanlah. Itu tugas hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Lihat lelaki itu mampu atau tidak berkahwin lebih daripada satu. Bukan mampu dari segi harta saja. Mampu sebagai pemimpin, dan sebab kita lihat itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, mampu memimpin, mampu mendidik, mampu menjadi imam, bukan saja imam solat tapi imam ataupun tauladan dalam keluarga dan sebagainya. Itu mesti dilihat dalam memberi nasihat kepada pasangan ataupun suami tadi. Jadi kalau ada hakaman min ahliha wa hakaman min ahlihi, bukan berarti hakaman min ahlihi itu datang daripada suami, datang untuk memberi nasihat kepada perempuan supaya sayang suami dia. Sebaliknya wakil daripada perempuan pula minta lelaki tu begitu begini. Tidak, tetapi kedua-duanya diberikan pandangan, diberikan perbincangan apa tindakan seterusnya yang boleh diambil. Contoh macam tadilah, suami mahu berkahwin lebih daripada satu. Macam tadi kita lihat kemampuan dia. Kalau tidak mampu, perlu diberitahu bahawa kemampuan you selamanya dari segi ekonomi adalah tidak wajar untuk beristeri lebih daripada satu. Kadang-kadang lelaki ni jawab tau. Kalau kita kata tidak dari segi pendapatan, cik tidak mampu untuk beristeri lebih daripada satu. Dia kata saya bukan wanita yang saya akan kahwini itu berjanji untuk membantu saya dari segi keuangan. Ini tidak betul sebenarnya. Tidak betul sebab mereka belum berkahwin dan kita tidak tahu apa yang berlaku selepas berkahwin. Lagipun isteri tadi tidak wajib membantu suami. Itu bukan kewajipan dia. Kena ingat dia yang wajib memberi nafkah kepada kedua-dua isteri. Kalau rumah yang dia duduk dengan isteri dia sekarang yang ada ni pun dia tak mampu nak bayar, isteri pertama yang bayar,
bagaimana nak membeli rumah lagi untuk isteri kedua? Dan isteri kedua kata dia nak bayar sendiri. Ditakdirkan berubah hati. Hati itu Allah yang pegang. Apa akan berlaku? Jadi tak kira lah nak berkahwin isteri lebih pada satu atau dia masih baru nak kahwin. Perjanjian bahawa isteri tidak mahu meminta apa-apa itu adalah satu masalah besar. Yang paling penting, suami mesti ingat bahawa tanggungjawab dia adalah memberi nafkah kepada isterinya. Sama ada isteri itu mahu rela hati atau tidak rela hati. Dia adalah bertanggungjawab untuk untuk memberi nafkah kepada isterinya. Okey. Jadi kita kena ingat tu. Jangan saya rasa benda dah sebut dah sebelum ni. Jangan sampai kita rasa dah senanglah, isteri ni serba ada. Saya datang cuci kaki saja. Alhamdulillah, itu memang rezekilah kalau dapat wanita begitu menjadi pasangan. Tetapi kena ingatlah bagaimanapun kita ada tanggungjawab. Bukan berarti nanti bila dah berkahwin kita goyang kaki saja. Kena ingat bahawa nafkah kepada isteri wajib kita beri. Dan timbal baliknya isteri perlu taat kepada suami. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sahabat yang dikasihi Allah sekalian, subhanallah kita dah habis satu ayat tapi masa mencemburu kita. Tak apa, saya nak baca sikit lagi. Nanti kita sambung. Sekarang sudah 11.22. Okey. Ayat yang ke-36, dia di sini kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat ayat yang kita baca sebelum ini, in tajtanibu kabair, tentang menjauhi dosa besar, dan kita pun baca dua siri tentang dosa besar itu. Hari ini ini adalah ayat baru sebenarnya, tapi kan ada masa sikit lagi, bunda baca sikit. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kan kita sebut itu, dosa besar ialah di antaranya syirik. Jadi Allah sebut di sini wa'budullah, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan kamu syirikkan dia dengan sesuatu. Dia tak terus sebut wala tusyriku, tapi sebut dulu beribadahlah, wa'budullah, sembahlah Allah. Sembahlah maksudnya patuhlah, taatlah, lakukanlah amal. Wala tusyriku, dan jangan kamu mensyirikkannya dengan sesuatu. Sebab seseorang yang sentiasa beribadah, menyembah Allah, dia akan jauh daripada syirik. Dia tidak akan mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah sebut lagi wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua ibu bapa berbuat baiklah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita tinggalkan ayat ini, kita akan baca pada hari Khamis. Ceritanya agak panjang sedikit sebab orang yang sepatutnya kita kasihi dan sayangi disebutkan di dalam ayat ini. Orang yang sepatutnya kita belai, kita berikan kasih sayang, kita berikan ukhuwah yang kuat ada di dalam ayat ini. Maksudnya mereka berhak kita berikan infak dan sebagainya, ada di dalam ayat ini. Jadi bunda baca sikit saja, masa tidak banyak. Cuma apa yang bunda nak sebutkan lagi, bahawa sebab ayat ni pun ayat lain yang kita baca sebelum ini ialah ayat berkaitan kekeluargaan. Yang ini dia pergi lebih umum lagi kepada yang lain. Jadi dan dia pun kalau kita lihat dalam Quran tu ada ajzak dia, ada juzuk dia, ada juzuk lain dah. Okey, atau ain lain. Dan sebelum benda tinggalkan, marilah kita berdoa supaya kita hidup rukun damai, aman damai, harmoni dalam rumah tangga, sentiasa berkasih sayang, suami isteri berkasih sayang anak-anak. Itulah sebenarnya mata'ud dunia. Itulah dia harta dunia yang Allah beri pada kita dan akan menjadi menjadi teman. Kita nak
berteman dengan mereka untuk ke syurga. Sebab itu kita berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan kita pergi dengan pasangan kita bersama-sama, kita akan berbimpin tangan ke syurga bersama. Dia bukan angan-angan dia bukan hanya kata-kata cinta yang kita dengar tunggu di pintu syurga dan sebagainya, tetapi dia disertakan dengan usaha. Sentiasa berbuat baik. Kalau kita sudah rasa ada celah-celah yang mungkin mengganggu ataupun ada rasa-rasa tidak senang, maka cepat-cepat kita perbaiki. Bukan susah sebenarnya kita nak berbuat baik dengan pasangan kita. Mudah saja. Perkara biasa macam saya kata yang seri yang lepas, tanya nak makan apa, nanti ada isteri marah je saya nak cerita, nak tanya makan suami apa ni, nak tanya makan apa, masak je lah. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, sahabat sekalian, isteri cukup suka kalau suami boleh ceritalah dia nak makan apa. Dia sanggup buat. Tapi kalau suami kata masaklah apa-apa, memang pening kepala. Memang pening kepala. Satu lagi, suami-suami sekalian, janganlah rasa pula isteri tu mengada-ngada kalau sentiasa mengadu. Dia sakit ke, dia apa ke. Sebenarnya ialah kalau dia tidak bekerja, suami bekerja, bila suami dia balik, dia rasa dia ada sakit sikit, mesti dia nak cerita. Begitu juga dia nak cerita kenakalan anak-anak dia. Dengar. Bukan susah, dengar saja. Dan beri respons dengan baik. Bukan dengar macam kita bercakap dengan dinding. Dengar tapi kita macam bercakap dengan dinding. Contoh kalau dia kata sakit kepala lah bang. Oh, okey, jap abang rehat jap. Solat, lepas solat kan urut sekejap. Bukan susah kan? Dia kata budak-budak ni nakal, nanti duduk dengan anak-anak cerita tadi buat nakal mami buat tu, awak buat ni ya. Sekurang-kurangnya isteri nampak apa respons daripada suami dengan pengaduan dia. Bagaimana sibuk pun para suami di luar, beri masa, beri ruang. Itulah masa yang sedikit. Kalau sampai rumah pukul 6, pukul 11 kita dah tidur, pukul 10.30 dah tidur. Jam itu terlalu singkat. Jadi beri beri tunjukkan yang kita ni sebenarnya berfungsi dalam rumah tangga kita. Bukan suami isteri kita tu bercakap dengan dinding sahaja. Begitu juga suami, apabila isteri suami ada di rumah, berikan masa walaupun sambil lipat kain, sambil menyapu, sambil bercakap, jangan tak bercakap. Tapi jangan membebel. Cakap mungkin kita tak ada idea dan nak cerita sebab kita kata apa benda kita nak cakap, dah tak ada benda nak cakap. Orang yang bijak, isteri yang bijak ni, dia tahu apa benda dia nak cakap, bukan cakap-cakap kosong saja. Sebab suami kadang-kadang dia mengadu, penat betul lah tadi kat office ada ni. Masa itulah peluang nak cerita. Oh, abang jaga bahagian ni ada masalah ya. Itu saja pun tidak mesti banyak untuk kita bebelkan. Ataupun dia cerita, tadi abang pergi jumpa ni. Oh, abang pergi jumpa ni pula. Ni. Dia lama-lama dia tak akan bercerita kerana kita condemn saja apa yang dicerita dengan kita. Jadi berikan semangat kita ni sebagai peneman dalam arus dia mencari rezeki, dalam arus dia berkhidmat. Kalau katakanlah dia sebagai guru, sebagai apa, maksudnya kita bantu dia untuk berkhidmat kepada masyarakat. Mungkin itu saja celoteh saya pada pagi ni. Saya tahu pagi ni kurang saya tahu ramai rakan-rakan yang selalu share tu tidak appear dalam menonton pagi ni, tapi saya harap mereka akan ada menonton selepas menonton rakaman. Saya selalu diberitahu begitulah kita pun ada 2 saja share hari ni. Nampak kelang kabut betul tak apa, saya tidak pernah pun berasa sedih. Ada masa viewers sampai 2K, ada masa sampai 200, ada yang tak sampai pun. Tak apa, kita terima seadanya. Mudah-mudahan Allah beri rahmat pada kita, biarpun sedikit yang menonton, tapi kita dirahmati oleh Allah, kita diberi hidayah oleh Allah. Itu sahajalah yang boleh kita lakukan. Dan sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم إنا نسألك سلامة الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار في الدهس. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.